Okay, hai. Assalamualaikum. So, hari ni kembali lagi kita untuk KVS pembuatan pakaian wanita. Masih lagi dalam CU yang keempat, iaitu pembuatan pakaian kanak-kanak. Minggu lepas kita dah belajar sedikit berkaitan dengan jenis pakaian kanak-kanak. Jadi minggu ni kita akan tengok lebih lanjut apa lagi yang kita boleh pelajari untuk pakaian kanak-kanak sebelum kita buat pakaian kanak-kanak. Okay? Okey, kita ada jenis-jenis fabric. Yang pertama gentian asli, kedua gentian buatan. Untuk gentian asli ialah kain kapas ataupun cotton. Bagi gentian buatan pula ialah lace atau net dan organza. Okey? Okey, cikgu nak terangkan ciri-ciri fabric, tapi sebelum tu cikgu akan tunjuk dulu contoh fabric yang ada. Okay, pada cikgu ni sekarang ada kain cotton. Okay, dia lebih kuat ataupun lebih tebal. Okay, ni kain cotton. Ni yang awak guna buat baju tahun lepas Tahun lepas kita guna kain cotton. Okay, kemudian yang ini contoh untuk lace net. Okay, lace net ni ada banyak. Dia nipis. Nipis saja dia ada lubang-lubang. Okay, mungkin awak tak berapa nampak dalam gambar ni sebab yang ni dah jadi baju. Okay, cikgu tunjuk yang satu lagi. Yang ini. Okay, dia berlubang Ni juga lace net. Okay, ada lubang. Okay, seterusnya. Ini juga lace net. Okay, pada t-shirt ni. Ni ialah lace net. Okay, nipis saja. Boleh nampak tangan cikgu kan? Okay, untuk organza dia nipis juga tetapi dia tidak berlubang macam lace net tadi. Okay, lace net lebih nipis lah. Nampak? Boleh nampak jari kita. Okay, itu contoh fabric yang kita ada lah. Okay, jadi ciri-ciri dia, kalau kain cotton dia teguh dalam keadaan basah ataupun kering, menyerap lembapan dengan baik, tahan tindakan asid lemah dan alkali, merupakan pengalir haba yang baik. Maksudnya sesuai untuk kanak-kanak sebab kalau pakai dia tak panas lah. Kemudian tahan cahaya matahari, yang ini warna tidak mudah luntur maksudnya. Kemudian dia licin, sejuk dan selesa dipakai. Seterusnya mudah renyuk. Okey, kain cotton ni satu je masalah dia mudah renyuk. Kemudian dia tahan kepada suhu yang tinggi dan mudah bertahi lalat kalau kita tak keringkan dengan sempurna. Maksudnya bila kita cuci, kita kena jemur dan keringkan dengan sempurna. Dia juga mudah mengecut kalau kita tak berikan kemasan yang sempurna. Jadi untuk kain cotton, seeloknya bila kita nak jahit, kita cuci dahulu. Okay? Bila kita dah cuci, fabric tu nanti dia katalah dia mengalami pengecutan. Jadi bila kita ukur dah tak ada masalah. Okay, untuk gentian buatan yang pertama organza, mudah diwarnakan. Teksturnya lembut, nipis, beralun dan ringan. Memerlukan penjagaan rapi, tenunan yang jarang, sifat yang tembus cahaya dan biasa dilapisi kain pelapik. Okey, tadi kan cikgu dah tunjuk dia nipis sahaja. Kalau masuk jari pun nampak. Jadi dia tak sesuai kalau kita pakai tanpa lapik. Kalau nak buat baju boleh tapi kita lapik. Tapi biasanya organza ni kita jadikan dia hiasan. Contoh di bahagian pinggang jadi ribbon kan. Ataupun pada bahagian skirt, di luar skirt boleh dijadikan lapik tambahan lah. Lapik tambahan di bahagian luar. Okay, untuk lace net pula, tidak ditenun atau dikait, struktur fabric yang berlubang. Beza dengan organza tadi. Dia dua-dua nipis, tetapi kalau lace net ni dia ada lubang-lubang. Tadi cikgu dah tunjukkan yang dekat baju t-shirt tadi tu, dia berlubang. Okay, tidak teguh maksudnya mudah koyak. Kalau awak jalan-jalan mungkin tersangkut pada ranting ke, mudah koyak lah. Sesuai digunakan sebagai hiasan sahaja. Okay.
Okey, kita akan tengok pula alat mengukur. Di sini ada dua jenis alat mengukur. Yang pertama, alat mengukur badan. Yang kedua, alat mengukur pola ataupun fabrik. Okey, kita akan tengok dulu. Okey, ini peta buih mengenai alatan mengukur. Yang pertama, kita ada pita ukur, pembaris lengkung, pembaris sesiku, pembaris lurus, pen atau pensel dan buku catatan. Mesti kamu pelik kenapa pen dan pensel serta buku catatan ni termasuk sebagai alat mengukur. Okey, cikgu akan terangkan, jangan risau. Okey, kita tengok dulu satu persatu. Okey, pita ukur. Okey, sekejap nak ambil. Tu gambar. Ini yang real. Panjang. Okey. Panjangnya 150 cm. Okey, sekejap cikgu tunjuk Okey, ada nombor 150 cm. Nampak tak? Mungkin tak berapa jelas tapi dia 150 cm. Unit dia ada 2 unit, sama ada sentimeter ni kecil ni, yang kecil-kecil ni sentimeter. Bahagian belakang lebih besar, ini ialah inci. Okey, sentimeter dan inci, dia depan dan belakang. Okey, diperbuat daripada plastik yang lembut. Okey, plastik lembut. Nampak? Lembut je, kan? Di hujungnya berlubang dan mempunyai logam. Ni, ada lubang, ada logam. Sama hujung, kiri dan kanan. Dua-dua hujung dia ada lubang. Maksudnya awak boleh sangkut lah. Digunakan untuk mengukur bahagian badan. Okey, yang ni kita guna untuk ukur bahagian badan. Okey. Seterusnya sesiku L. Sesiku L ni dia bersudut 90 darjah. Sekejap, cikgu ambil. Oops. Okey. Ni sesiku L. Cikgu belakang sikit. Ni sesiku L cikgu. Bersudut 90 darjah. Maksudnya kita nak buat sudut tegak lah. Ni. Okey. Boleh daripada kayu ataupun plastik. Yang cikgu punya ni plastik. Sama macam tadi dia ada sentimeter dan juga inci. Ada dua ukuran, depan dan belakang, sentimeter dan juga inci. Okey. Digunakan untuk dapatkan sudut yang tepat pada pola. Yang ni kita guna untuk ukur di pola. Faham? Untuk ukur di pola. Ada juga orang buat ukur fabrik. Dia tak guna untuk ukur badan. Okey? Sebab badan kita ada bentuk, ada shape. Tak boleh guna ni. Ni keras. Tak boleh nak dibentuk-bentukkan. Okey. Sekejap cikgu nak tunjuk satu lagi. Cikgu punya pembaris. Ni. Okey, sorry. Okey. Pembaris ni istimewa sedikit. Dalam satu pembaris ada banyak pembaris. Okey, contoh cikgu nak sesiku L. Dia berada di bahagian tepi sini. Nampak? Ini bersudut tepat. Okey. Seterusnya kita nak tengok pembaris lengkung. Pembaris lengkung panjang dia 60 cm. Yang ni pun sama, ada kayu, ada plastik. Dia membentuk pola. Okey, seperti di bahagian pinggang, rusuk dan kelim seluar. Juga bahagian bawah baju. Okey, kita nak buat lengkung sikit kan? Okey, kalau ada orang ni, ada setengah tukang jahit, dia tak buat pola. Dia terus, maksud cikgu dia tak buat pola di atas kertas. Dia terus buat di atas fabrik. Jadi, pembaris ni boleh digunakan juga. Okey, macam cikgu punya pembaris ni tadi, kan cikgu cakap satu pembaris ada banyak kan? Okey, kalau awak tengok kat sini, sebelah sini sesiku L. Okey, sebelah dia lagi lengkung. Nampak? Dia melengkung. Tu. Okey, ni lengkung. Nampak lengkung. Yang ni tegak. Okey. Seterusnya, okey, ini ialah pembaris lurus. Okey, pembaris lurus digunakan untuk membuat garisan yang tegak dan panjang. Okey, ada sama juga. Dia ada inci dan sentimeter. Juga diperbuat daripada plastik ataupun kayu. Okey. Kalau yang plastik biasanya ada dua saiz. Yang pertama 24 inci
lebih pendek. Yang kedua, pembaris meter, 1 meter kita panggil pembaris meter, di mana ukuran dia 1 meter. Tapi cikgu dekat rumah, pembaris lurus cikgu macam ni bentuk dia. Special sikit. Okay, yang ni cikgu beli khas lah. Okay, dia tegak sahaja. Okay, tapi dia lebih lebar. Dia tak ada masalah kita nak pakai yang mana pun. Janji dia boleh buat ukuran yang tegak dan panjang lah. Dan kita tak guna untuk ukur dekat badan juga sebab dia tak boleh nak dibentuk. Tengok keras. Macam mana? Kalau dekat bahagian, contoh kat bahagian pinggang ni kita nak buat keliling tak boleh kan? Pakai ni tak boleh. Patah lah nanti. Okay. Okay, seterusnya pen atau pensel. Ni pen atau pensel guna untuk apa? Okay, ini untuk mencatat ukuran pelanggan. Okay, awak dah ambil ukuran. Betul? Kita dah ukur tadi. Ukur pakai mana tadi? Ni kan kita dah ukur ni. Katalah ukur bahu dia. Katalah bahu dia 15 inci cikgu. Okay, ataupun 15 inci cm dia berapa? 38 cm. Okay. Mesti kena ada pen atau pensel untuk mencatat. Kalau tak, takkan kita nak ingat dalam kepala sahaja. Betul tak? Okay. Itulah gunanya pen atau pensel tadi. Okay, seterusnya ialah buku catatan. Guna dia untuk merekod. Kita dah ada ukuran, kita dah ada pen. Dah ada ukuran tadi, dah ukur, dah ada pen. Kita kena catat. Okay. Ni buku catatan biasa. Nak guna buku biasa pun boleh. Macam ni buku biasa je, kosong je. Garis-garis biasa je. Pun boleh. Kita tulislah bahu dia berapa. Pinggang dia berapa. Tangan dia berapa. Tetapi yang contoh dalam gambar ni, ini kita panggil buku ukuran pelanggan. Okey, contoh cikgu tunjuk. Okey, contoh contoh macam ni. Tak berapa nampak sebab silau. Okey. Yang ini kita guna sebagai receipt dan juga borang ukuran. Okey. Maksudnya kita boleh catat lah dia punya ukuran. Dekat sini ada dia punya ukuran. Detail dia bahu berapa, labu lengan berapa. Nak buat corak apa. Pakaian tu nak buat fashion apa. Ada tambahan lace ke apa. Ataupun hiasan lain. Zip ke. Jangan kat sini kita boleh letak harga. Kalau nak letak contoh fabric pun boleh dekat sini Okay, jadi tu penting kenapa penting? Sebab dia nak elakkan daripada kita tersalah ukur dan menyebabkan pakaian pelanggan tu jadi tak muat ataupun rosak. Okay? Okay. Jadi, macam mana bila awak dah ada semua peralatan tadi, kita nak ambil ukuran badan. Apa yang kita kena pastikan sebelum kita mengambil ukuran badan? Okey, cikgu akan terangkan kepada kamu. Yang pertama, kena pastikan kita punya pelanggan tu pakai pakaian yang nipis ataupun yang ringkas supaya ukuran tu lebih tepat. Okey, contoh macam baju cikgu ni okey lah. Dia tak tebal Tetapi kalau pelanggan tu contoh pakai baju sejuk yang tebal ataupun baju hujan yang tebal. Okey, yang itu tak sesuai. Kalau dia ada pakai 2 lapis, yang luar suruh dia buka. Okey, supaya kita dapat ukuran yang lebih tepat. Yang kedua, kita tidak ikat pita ukur tu terlalu ketat Contoh macam ni kan. Okey, contoh kalau kita ukur. Ni cikgu tunjuk je Lepas tu tarik sampai ketat macam ni. Tak boleh. Okay, sebab nanti dia akan bagi kesan kepada kita punya pola yang kita nak buat. Okay, dia ada bahagian yang kita kena masukkan jari kita. Okay. Okay, seterusnya pita atau tali perlu diikat di bahagian pinggang pelanggan untuk menandakan garis pinggang. Okay, yang cikgu ada ajar pada awak kan. Yang kita ikat pada kita punya patung sebelum ni. Kalau pada pelanggan pun sama. Pada bahagian pinggang kita ikat sikit. Ambil tali ke. Tapi kalau awak dah mahir tak buat pun tak apa. Tak ada masalah
Biasanya kalau yang baru nak bermula, kita galakkan untuk ikatlah untuk dapatkan garisan pinggang tu tadi. Okay, jadi kita nak tengok kat sini peraturan semasa kita mengambil ukuran badan. Okay, yang pertama kita ukur badan. Ukur badan, orang lain yang ambil. Okay, maksudnya macam saya nak buat baju, pergi kedai jahit, tukang jahit lah yang akan ukur saya kan. Okay, sama macam awak tukang jahit, orang datang, maksudnya awak yang ukur pelanggan. Tak adalah kita ukur diri sendiri, ambil ni saya nak buat baju lah, ukur. Kan susah tu, nak ukur, susah kan. Sebab tu kena ada orang lain yang ukurkan. Yang kedua, berdiri tegak semasa mengambil ukuran badan. Kalau pelanggan datang, minta dia diri tegak. Tegak-tegak. Tak nak macam ni, tak nak macam ni, tak nak macam ni. Sebab kalau tak tegak nanti, ukuran labuh tu tak samalah. Nanti bila dah siap, boleh jadi senteng. Okay, ukuran tidak terlalu ketat atau longgar. Masukkan 2 jari. Okay, tadi cikgu dah cakap. Masukkan jari di setiap ukuran. Contoh kalau nak ukur dekat bahagian lengan tadi. Contoh dah masukkan kan? Macam ni, dah masuk. Sorry cikgu tak ada model pula. Okay, macam ni ukuran yang terlampau ketat. Okay, jadi kena masukkan jari. Maksud dia longgar sikit. Masukkan jari. Jadi ukuran tu lebih longgar dan dapat sedikit besar lah. Okay. Yang keempat, pakai kasut yang sesuai. Okay, kenapa masa ambil ukuran badan kena pakai kasut sesuai? Supaya baju kita tidak terlampau labuh. Okay, sebab terlampau labuh pun bahaya. Tetapi kalau permintaan pelanggan, contoh macam baju kahwin kan, orang kahwin tu, dia nak bahagian kain tu labuh, tu tak ada masalah Kalau baju biasa, kita suruh dia pakai kasut yang biasa je. Ataupun mungkin dia tak payah pakai kasut pun tak apa. Tu kalau dekat kedai lah. Okay, kita akan tengok masalah bila pelanggan pakai baju tebal. Cara atasinya, kita suruh dia pakai baju yang sesuai lah, baju nipis. Ukuran pada pita ukur tidak jelas. Okay, yang ini, cara nak atasi. Kalau ukuran pita ukur tu dah tak jelas, kita kena beli pita ukur yang barulah, kena ganti. Seterusnya, pelanggan bergerak atau duduk semasa ukur labuh baju atau labuh lengan. Okay, yang ini kita kena pastikan, kena minta pelanggan berdiri tegak. Sebab kalau tak tegak nanti ukuran akan lari, tak sama. Kemudian masalah seterusnya, terlupa mencatat. Allah, dah ambil ukuran, terlupa pula. Siapa si Polan ni punya ukuran bahu tadi? Jadi cara nak atasinya, kita kena catat dengan betul. Dekat mana tadi kita nak catat? Okay, kita catat di buku catatan ataupun borang pelanggan. Okey, jadi sampai kita bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.